Baik, untuk perkembangan lanjut dan juga tinjauan banjir Perdana Menteri di Kelantan, kita bersama Wakil Astro Awani Kelantan, Fandi Muhammad yang bersedia pada ketika ini. Fandi, bagaimana untuk kita melihat kepada kunjungan Perdana Menteri ini, signifikannya dan juga perkembangan terkini situasi banjir di Kelantan sendiri? Baiklah Najib, kunjungan singkat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke SK Gua Tinggi di Rantau Panjang itu telah menyuntik satu semangat kepada petugas barisan hadapan yang sepanjang masa berada di pusat pemindahan tersebut, dan bukan saja petugas di pusat pemindahan tersebut, sebaliknya petugas lain yang melibatkan anggota keselamatan yang bertukus lumus sejak beberapa hari lalu memindahkan mangsa banjir turut memberikan semangat kepada mereka. Dan walaupun masa yang singkat dan kunjungan sulung Perdana Menteri ke Kelantan berkebetulan pada musim banjir ini, turut berkesempatan beramah mesra dengan mangsa banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara di SK Gua Tinggi itu. Dan pada masa taklimat, sesi taklimat yang turut dihadiri oleh Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob dan timbalannya Datuk Muhammad Ammar Abdullah, juga turut dihadiri oleh Ahli Parlimen Rantau Panjang yang juga timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Siti Zailah Yusof. Beliau ada mengutarakan mengenai permasalahan yang seringkali melanda pekan Rantau Panjang apabila berlakunya limpahan air Sungai Golok. Dan jadi kita dengarkan dulu apa yang disuarakan, apa yang diperkatakan pada sesi taklimat yang disampaikan secara terus kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Siti Zailah Yusof. Untuk mengawalkan projek tempatan banjir yang untuk fasa 2 dan fasa 3. Fasa 1 sudah dilaksanakan. Fasa 2 dan fasa 3 kita mohon supaya Yang Amat Berhormat Tan Sri pertimbangkan untuk diawalkan. Sebab inilah di antara punca berlakunya banjir sebenarnya di Rantau Panjang. Jadi insya-Allah sekiranya projek tempatan banjir ini dilaksanakan dengan segera, saya yakin insya-Allah isu yang setiap tahun berlarutan berpuluh tahun yang dialami oleh rakyat Rantau Panjang ini dapat diatasi insya-Allah. Itulah harapan kami. InsyaAllah dia kata dia akan pertimbangkan, dan perkara ini saya dah sebut juga kepada Datuk Mustafa Mahmat selaku Menteri yang mengurus projek-projek utama di bawah MK yang 12 ini untuk memberi keutamaan kepada projek fasa 2 dan fasa 3 Rantau Panjang diawalkan daripada jadual. Fandi, bagaimana tadi kita mengatakan bahawa banjir di Kelantan itu hampir pulih dengan penurunan jumlah mangsa yang dipindahkan ke PPS. Adakah ini realitinya pada ketika ini, taburan hujan dan juga keadaan cuaca pada hari ini bagaimana? Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, taburan hujan di kebanyakan tempat di Kelantan hari ini tidak berlaku. Bahkan di kawasan pedalaman juga begitu, tidak ada taburan hujan yang dicatatkan agak tinggi. Namun begitu, paras air Sungai Golok masih lagi pada bacaan paras bahaya dan ianya mengalir keluar ke daerah Tumpat, yang mana pada hari ini kita jangkakan mungkin akan berlaku perpindahan di daerah Tumpat, di mana laluan air Sungai Golok yang menuju ke beberapa kampung di sepanjang Sungai Kuala Jambu itu akan menyebabkan mengundang kepada limpahan air di kampung-kampung berhampiran. Jadi setakat pagi ini belum ada lagi mangsa banjir dari daerah Tumpat yang dipindahkan. Begitupun seperti yang dilaporkan, lebih daripada 10,000 penduduk di kampung Bedang Payung, kampung Simpangan, kampung Kuala Jambu telah pun terputus hubungan sejak daripada awal pagi semalam, di mana akses ataupun jalan masuk ke kampung berkenaan telah pun digenangi air sedalam antara 0.3 hingga 0.4 meter yang tidak boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Najib, saya ingin menambah mengenai projek Jabatan Banjir, di mana projek Jabatan Banjir yang disuarakan oleh Ahli Parlimen Rantau Panjang itu sebenarnya merupakan satu keperluan yang khusus di sepanjang Sungai Golok ini. Ini kerana sebadan Malaysia itu di Thailand, mereka sudah pun membina satu benteng dan keadaan struktur geografi buminya agak tinggi berbanding dengan sebelah Malaysia, iaitu di sekitar Rantau Panjang sehinggalah ke Tumpat. Dan apabila berlakunya limpahan air, berlakunya peningkatan air Sungai Golok, sudah pasti ianya akan terus mengalir turun ke seberang kita dan tidak di seberang selatan Thailand. Untuk itu, satu peluang yang cukup mendesak bagi penduduk Rantau Panjang supaya disegerakan pembinaan benteng ataupun penahan air itu, supaya situasi perpindahan situasi banjir, limpahan air di sepanjang Sungai Golok sehinggalah ke Tumpak
tidak berlaku yang boleh menyaksikan setiap saban tahun penduduk di daerah berkenaan terpaksa dipindahkan. Dan saya dimaklumkan projek berkenaan mendapat reaksi yang positif daripada Perdana Menteri yang mungkin jangkaan sebenar dalam rancangan Malaysia ke-12, projek tersebut akan dimulakan sekitar tahun 2023. Namun mungkin ada perkembangan positif dan mungkin projek berkenaan akan diawalkan pada tahun depan ataupun tahun 2022. Dan projek tersebut saya dimaklumkan juga belanja sekitar 4 bilion bermula daripada parlimen, daripada kawasan Tanah Merah sehinggalah ke Tumpat Najib. Okey, terima kasih Fandi atas laporan tersebut. Fandi akan terus membawakan perkembangan terkini situasi banjir di Kelantan dari semasa ke semasa.